Nah, yang tak tahannya kita lupa Tuhan. Kita tak melihat kewujudan Allah. Kita duk lihat, duk nampak kewujudan makhluk. Inilah namanya syirik. Faham? Ibarat yang kita duk belajar ni. Kan? Baik, habis tentang situ. Nanti dia akan jelaskan lagi. Fa innahuma yusbitanil ghaira. Perkataan tu kena tulis elok. Yusbitani. Ya, sa, ba, kemudian ada ta alif, titik dua di atas. Ta, yusbitani, yusbitanil ghaira kal maratibi wal maqamatiz zailati. Yusbitanil ghaira kal maratibi wal maqamatiz zailati. Baik, artinya maka bahawasanya kedua-dua itu mensabitlah oleh keduanya akan yang lain. Contohnya yang lain seperti martabat dan pangkat yang hilang hapus. Baik, sekali lagi kita ulang. Perkataan dia pendek-pendek cumanya sebenarnya maksud dia tu panjang. Nak kena syarah jugalah, kan? Baiklah, jadi retinya, maka bahawasanya kedua-dua itu, mana dia kedua-dua itu, yakni waham dan perangsan tadi. Yang bahasa Arabnya tadi iaitulah waham dan juga khayal. Jadi kedua-dua ini kita duk perasan tadi, kita duk waham, kan? Kita duk sangka. Jangan duk sangka dah. Kita nak kena ada i'tiqad yang betul. Dia kita semua yang kita duk mengaji ni dalam tajuk tauhid ni, nombor satu sekali kita mesti ada i'tiqad kita kepada Allah. I'tiqad, keyakinan hati, simpulan hati, pegangan hati kita. Dalam hati kita, kita berpegang hanya Allah Ta'ala sahaja. Sebab kalau kita ada waham dalam hati kita inilah, ada waham, ada khayal, maka jawabnya kita tak ada akidah kepada Allah. Kita tak dapat nak i'tiqadkan Allah. Jadi permulaannya, mula-mula yakinkan kita, yakinkan hati kita tu kepada Allah. Yang tu nombor satu dulu. Selepas dah ada keyakinan Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang meniadakan, Allah lah yang bagi sihat, kan? Allah lah yang bagi sakit, segala-galanya yakinkan dalam hati, i'tiqadkan dalam hati. Semua perkara ini ialah terbit datangnya daripada Allah. Lain daripada Allah tak ada, tak wujud. Yang wujud hanya Allah sahaja. Selepas dah ada i'tiqad, dia ni yang dia nak ajak kita ni.
Dia nak suruh kita bagi pula ada apa yang kita panggil tadi ini musyahadah. Dah ada akidah, dah ada pegangan hati, keyakinan kita terhadap Allah. Dia suruh mata hati kita melihat akan kewujudan Allah. Hadir hati kita tu kepada Allah. Jangan lupakan Allah. Jangan hilangkan pelihat mata hati kita dari memandang kewujudan Allah. Sentiasa duk rasa dalam hati ini akan kehadiran Allah. Tak lupa, tak lalai, duk ingat selalu kepada Allah. Tu musyahadah. Kan? Dia bermula dengan i'tiqad. Pada kita ni kan, i'tiqad tu dia panggil permulaan. Ya, itu benda asas mesti kena ada dalam diri kita orang yang beriman ni, akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah. Lepas tu baiki diri. Bentuk hati kita tu bagi betul. Jangan duk silap melihat. Jangan duk melihat kewujudan kita makhluk ni. Lihatlah kewujudan Allah dalam hatilah. Itulah maksud dia yang kata syuhud, muhadarah, hadir apa tadi tu. Baik. Jadi kedua-duanya ini, waham dan juga perangsan tadi, yakni perasan yang kita panggil khayalan kita tadi itulah, ialah mensabitkanlah oleh keduanya. Maksud mensabitkan tu maksudnya apa? Ialah mensebabkan. Kedua-dua ni kalau ada lah dalam diri kita, ia akan mensebabkan, kedua-dua ni akan mensebabkan. Akan mensabitkan tu maksudnya akan mensebabkan akan yang lain. Akan mensebabkan akan ada suatu yang lain dalam hati kita. Yang lain tu maksudnya yang lain daripada Allah. Yang lain tu maksudnya yang lain daripada Allah. Baik. Contoh yang lain. Seperti martabat. Dan juga pangkat. Kita buat ibadat. Contohnya kita buat ibadat. Ikutlah apapun ibadat yang kita buat. Kan? Apa yang kita nampak? Kalau kita duk khayal, kita yang buat. Kalau kita duk rasa, ibadat yang kita duk buat ni lah, semayangnya, puasanya, kitalah yang mengerjakannya, kitalah yang membuat perbuatan ibadat, solat, puasa kita tadi. Kan? Maka dia akan terterbit daripada diri kitanya nak pangkat, nak martabat. Pasal itu yang akan dilihat oleh kita. Kita lihat kita yang mengadakan. Kita nampak kita inilah yang menjadikan perbuatan ibadat yang kita buat. Dari perbuatan ibadat yang kita buat, maka kita akan jadi orang yang pangkatnya tinggi, orang yang bermartabat, orang yang ada karamat, orang yang sampai tahapnya jadi wali Allah. Buat amal ibadat kerana nak ke pangkat ini. Buat ibadat pasal nak jadi wali, pasal nak ada karamah, nak macam-macam pangkat, kelebihan itu, kelebihan ini. Itu saja dia akan jadi dalam diri orang yang melihat adanya diri. Kan? Kalau kita melihat ibadat yang kita buat ini ialah dari Allah,
Allah lah yang menjadikan, yang mengadakan akan gerak-geri perbuatan kita berbuat ibadat ni. Bukan daripada kita. Kita hanya cuma melihat Allah sahaja. Kita takkan nampak perkara selain daripada Allah. Kita cuma hanya duk nak cari redha Allah je. Bukan ada cita-cita angan-angan nak supaya kita ni jadi orang yang tinggi martabat dia. Orang yang tinggi maqamnya. Orang yang ada macam-macam lah kelebihan-kelebihan pangkat-pangkat tadi ni. Kan? Puncanya tadilah. Dia tidak merasakan ibadat yang dia buat tu daripada Allah. Dia dok rasa dia yang menjadikan ibadat. Maka akan terjadi dalam diri orang yang seperti ini nak ligan pangkat. Nak kepada naklah martabat, adalah apa-apalah kelebihan-kelebihan yang dia nak. Maka inilah akan jadinya. Padahal perkara yang dia lihat pangkat, begitulah juga tadi ni maqam apa semua martabat tadi tu, karamat apa tadi ni, yang hilang hapus. Yang hilang hapus. Maksud hilang hapus ini mana? Yang hilang hapuslah oleh martabat dan juga pangkat. Maksud hilang hapus ini maksud apa? Yakni yang tak wujud. Yakni yang tidak wujud. Inilah bezanya kewujudan kita makhluk, pangkat nama apa semua ni makhluk lah orang panggil, kan, dengan kewujudan Allah. Kita perlu bahas, wujud ni terbahagi kepada dua. Satu, wujud yang hakiki. Yang kedua kita panggil wujud majazi. Wujud yang majazi. Wujud hakiki kita bubuhlah makna dia, wujud yang sebenar-benarnya. Sebenarnya ia ialah ada. Pada hakikatnya memang sungguh ada sungguh. Itu wujud hakiki. Satu lagi wujud majazi. Kita mengatakan benda ni wujud, perkara ni ada. Tetapi sebenarnya dia ni, benda ni ialah tak ada. Ialah tak wujud. Kita bercakap atas nama sangkaan saja. Ini sangkaan, khayalan ni. Kita duk sangka perkara ni ada. Kita duk berkhayal benda ni wujud. Sebenarnya tak wujud. Ulama-ulama dia buat misal, contohnya macam bayang-bayang. Wujud yang majazi ini contohnya seperti bayang-bayang. Bayang-bayang ni kita kata adanya bayang-bayang. Kan? Ada bayang-bayang. Tapi yang sebenarnya, ada sungguhkah bayang-bayang ni? Kita sangka, atau khayal, waham tadi tu. Kita duk sangka kata bayang-bayang ni ialah wujud. Ialah ada. Tapi sebenarnya yang wujud, yang menghasilkan bayang-bayang tu, bukan diri bayang-bayang tu. Kan? Katalah ada pokok dengan ada bayang-bayang pokok tadi. Sebenar-benarnya wujud yang sebenarnya apa dia? Bayang-bayang pokok tu kah yang ada? Ke diri pokok tu kah yang ada? Yang sebenarnya yang ada tu ialah pokok tu. Kita ni makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjadikan kita. Kan? Selalu ada orang, kadang-kadang ada guru dia buat ibarat, kita alam ini, kita ni makhluk ini
ialah bayang-bayang Allah. Dia kata lagu tu. Kan? Jangan salah faham lah. Lagi kata Allah menghasilkan bayang-bayang. Kan? Tak wujud. Tak ada. Benda wujud, ya Allah jadikan. Baik. Jadi kita alam ni, kita makhluk ni ialah bayang-bayang Allah. Apa maksud dia? Maksud dia iaitu sebenarnya kita sekalian makhluk ni, sekalian alam ini ialah makhluk yang dijadikan oleh Allah. Yang menjadikan kita, yang mengadakan kita ialah Allah sahaja. Jadi yang wujud yang sebenar-benarnya ialah Allah. Walaupun kita ni ada, tapi ada kita dipanggil ada yang majazi, bukan ada yang hakiki. Ibadat yang kita buat, Allah yang mengkehendaki kita tu berbuat ibadat. Pasal apa kita tak pandang, kan, amalan yang kita buat, ibadat yang kita buat, kan, ialah daripada taufik, hidayah daripada Allah kepada kita. Awak tak pandang yang tu? Sepatutnya kita kena lihat yang kita hari ni dapat berbuat ibadat. Pasal apa? Allah kurniakan rahmatnya kepada kita. Apa yang rahmat Allah beri kepada kita? Allah kurniakan kepada kita hidayahnya. Allah Ta'ala kurniakan taufiknya. Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya menggerak-gerikan anggota tubuh badan kita boleh berbuat ibadat. Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya mengkehendaki kita tu bergerak-geri untuk mengerjakan amal ibadat. Allah yang bersifat dengan ilmu, yang mengetahui setiap apa yang kita buat ni semuanya ialah daripada ilmu Allah. Allah dah atur kita, Allah tahu, kan, perbuatan yang kita buat itu ini ialah daripada Dia. Dialah yang duk buat kita bagi boleh bergerak geri, boleh ibadat. Itulah yang sebenarnya hakikatnya. Yang kata Allah itulah sebenarnya wujud yang hakiki. Adapun kita, dan cuma dinisbahkan kepada usaha ikhtiar je. Sebab tu kita duk belajar usuluddin. Usaha ikhtiar ni dia tak memberi bekal. Dan maksud tak memberi bekal tu bukan usaha kita ni yang boleh jadi boleh buat semayang ni. Bukan tubuh badan kita, bukan kudrat kita, bukan iradat kita boleh mengadakan semayang sampai kita boleh semayang ni. Tak, bukan hak tu. Tu maknanya tak boleh beri bekal. Semua daripada kudrat, iradat, ilmu Allah Ta'ala belaka. Baik. Jadi, di antara makhluknya, iaitulah pangkat, iaitulah nama, iaitulah darajat, iaitulah martabat, macam-macam martabat yang ada pada manusia ni. Wujud tak martabat ni? Boleh wujud tak martabat ni? Martabat ni boleh ada, tapi siapa yang mengurniakan martabat itu kepada kita? Yang kurniakan martabat itu kepada kita, yang jadikan kita tu adalah karamah ini itu ialah Allah. Bukan semayang kita, bukan amalan kita, bukan zikrullah kita. Oleh kerana kita tu rajin beribadat, kan? Oleh sebab kerana kita ni kuat duk meratib, kan? Itu yang jadi, kan, tinggi maqam dia tu, kan, dikasyafkanlah, kan, ada macam-macam pangkat lah, begitu begini. Bukan. Asal nama makhluk tak ada satu pun boleh beri bekah. Hak bagi ada kat kita tu ialah Allah. Bermaksud perkara yang Allah Ta'ala jadikan tu binasa ke tidak binasa, hilang atau tidak hilang, ataupun wujud atau tidak wujud, yang hakikatnya, yang hakikinya. Jawabnya tak wujud.
Jangan duk pandang buat ibadat tu nanti ratib lama-lama sekian hang boleh terbang. Kan? Hang boleh itu, hang boleh ini. Salah. Bukan lagu tu cara buat ibadat. Ikhlaskan niat hati kita kerana Allah. Sudah. Dia ada yang buat ibadat nak ligan pangkat. Ya, nak naik martabat konon-kononnya. Oh, salah, tak ikhlas sungguh buat ibadat kita dengan Tuhan. Baik. Punca sebenarnya kisnya ada dalam diri kita dua penyakit ni, waham dan khayal. Tu aja. Kita dok sangkakan perkara ni wujud. Nah, padahal sebenarnya tidak wujud. Yang wujud hanyalah Allah sahaja. Sudah. Nak habaq yang tu aja. Pasal kita dok belajar tak mau bagi ada syirik khafi ni dalam diri kita. Kalau ada, makna kata kita syirik khafi. Hukumnya berdosa lah syirik khafi ni. Baik. Seterusnya. Fa idza afnaita ankal ghaira bana bil ilmil ilahi bana sekali lagi nak banal sekali lagi fa iza afnaika ankal ghaira. Fa iza afnaika ankal ghaira. Dari perkataan ni kita nak kena ada baiki sikit. Bana. Bukan bi anna dak, bana. Bana bil ada ba. Bil ilmil ilahi. Bil ilmil ilahi. Kemudian setengah naskahnya dia gini. Bi annal ilmal ilahiyya tauhiduka tu dah. Kita kena baiki balik perkataan ni. Jadi fa iza afnaita ankal ghaira bana bil ilmil ilahi tauhiduka nafi lisyirki binau'aihi al-mustalzimu sifat kepada tauhiduka linaf'il wahmi wal khayali baikilah hak mana kena baiki tu, baiki balik semula perkataan tu. Baiklah, artinya maka apabila menfana oleh engkau daripada engkau dan akan yang lain, ada dan pula kena baiki juga perkataan ni, bubuh dan wal tadi tu mana dia tadinya al ghairah. Jadi naskah satu laginya tadilah apa tadinya bana tauhidukan nafi, jadi angkal ghairah. Jadi al ghairah ni okey, tak apa, sekali lagi gini kita baiki balik perkataan ni gini. Baik, jadi apabila menfana oleh engkau daripada engkau akan yang lain daripada Allah, nyatalah dengan pengetahuan yang bangsa ketuhanan itu oleh
bertauhid engkau yang menghilangkan bagi sekutu dengan dua bagainya itu, yang melazimi bagi ketiadaan waham dan juga perangsan tadi. Dia eja dengan perangsan lah. Nah, maknanya perasan. Nah, khayalan maksud dianya. Baik. Sekali lagi kita ulang. Ini nak cerita masalah fana. Kan? Ada kata sebut fana. Apa dia fana? Nah, kan? Maka apabila menfana oleh engkau menfanakan daripada engkau, daripada diri engkau, apa yang engkau fanakan akan maf'ul bih pada kata menfana, akan yang lain daripada Allah. Baik. Menfana ni maksudnya apa? Melenyapkan ataupun menghapuskan ataupun tidak berasa. Tu fana. Fana tu maknanya hilang, lenyap, hapus, tak berasa. Asal dia makna fana ni. Jadi apabila menfana oleh engkau, apabila telah melenyapkan oleh engkau, ataupun apabila telah menghapuskan oleh engkau. Engkau ni tuju kepada mana? Tuju kepada mata hati engkau. Jadi apabila mata hati engkau telah lenyap, telah hilang, telah tak memandang, tak melihat, kamu lenyapkan, kamu hilangkan daripada engkau, daripada dalam hati engkau, kamu tak berasa, kamu lenyapkan, kamu hilangkan, kamu hapuskan daripada dalam mata hati engkau lah. Asal maknanya, jangan duk tengok, tak berasa dah. Apa yang engkau fanakan akan yang lain daripada Allah, akan suatu yang selain daripada Allah. Ingatlah tadi, semua yang wujud ni ialah selain daripada Allah lah. Makhluk ni kan sebenarnya wujudnya dipanggil majazi saja. Atas jalan sangkaan kita aja, ataupun di atas jalan pinjaman. Kita pinjam perkataan wujud, bubuh ke kita makhluk ni. Sebenarnya perkataan wujud tu sebenarnya ada pada Tuhan, ada pada Allah. Perkataan wujud ni itulah maknanya majaz. Yang kata pinjaman tadinya. Jadi apabila engkau telah menfana dah, maknanya engkau tak nampak dah, engkau tidak melihat dah dalam hati engkau tu. Apabila engkau tak berasa dah dalam diri engkau tu akan adanya yang selain daripada Allah. Kamu makan, tak berasa pun rezeki yang kamu makan tu ialah datangnya daripada lain daripada Allah. Kamu tak berasa lagu tu. Kamu duk ingat dalam hati kamunya rezeki yang kamu duk makan minum ni ialah datangnya daripada Allah. Semualah apalah yang berlaku, apalah yang ada pada kita. Tu maksud dia. Kan? Kita tanam pokok buah baja. Bukan baja tu bagi lebat buah dak. Bukan baja, bukan racun, bukan ayak, bukan apa, bukan tanah yang elok, tanah yang bagus.
tanah atas lah, adalah baja itu, baja ini untuk tanah yang menyuburkan pokok, yang melebatkan hasil tanam-tanaman, buahnya jadi gemuk, jadi banyak. Tak nampak kewujudan itu. Duk nampak terbit buah lebat tu, Allah yang bagi aku rezeki buah mutan tahun ni lebat. Mati tang tu ya. Ni orang panggil fana. Dia dah fana lah tu orang panggil. Bukan fana tak sedang ke diri tu. Waktu kata Tok Guru, tu gila. Yang dia tukar orang gila dengan orang fana. Fana dia bukan tak sedang diri. Bukan dia tidak waras. Bukan dia jadi supaya orang gila tu. Ramai duk faham orang gila tu. Kan? Jangan duk kata dia gila, tak ada wali pun tak tahu. Siapa kata dia tu wali? Dah dia putih waya gila, gila lah. Nak kata apa lagi? Fana bukan merojokkan kepada orang yang hilang akal tu. Orang yang gila tu. Kan? Fana ni hak kita dah sebut panjang lebar atas ni. Hati dia tak pandang dah kepada makhluk. Dia ingat kepada Allah sahaja. Tu je. Bahasa mudah nak sebut makna fana tu. Kan? Ni kan duk banyak macam-macam lah. Kesnya dengar orang kata aja, mengaji tak mau. Mengaji dak. Tu je tertukar habis tu. Benda hak betul dibuat jadi tak betul jadinya benda tu. Baik, jadi tak lihat dah, hilang dah. Lupa dah dia akan makhluk. Hak dia teringat dalam hatinya hanya Tuhan je. Kan? Oh, dia berasa hari ni susah hidupnya. Kan? Allah Ta'ala maha mengetahui kesusahan kita. Merayulah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Dia yang beri, dia boleh ambil balik. Dia yang mengadakan, dia boleh menghilangkan. Tu baru Tuhan. Ni kan kalau susah kak duk mengadu dekat orang tu. Duk mengadu dekat orang ni. Mengadu kat Tuhan tak pun. Duk cerita, ya Allah aku sakit, ya Allah engkau sajalah yang maha mengetahui susah payah aku nak buat ibadat dengan sakit aku ni. Kan? Ya Allah engkau sembuhkanlah sakit aku. Tu baru kena. Baru nampak Tuhan. Tu orang yang melihat adanya Tuhan. Ni ke lupa langsung ke Tuhan. Duk pandang kesusahan dia, makhluk boleh bagi hilang. Kalau sakit, ubat tu boleh bagi hilang sakit dia. Kan? Dengan dia duk mengadu ke orang nu ke orang ni, atas sangkaan dia orang tu kah boleh bagi lega sakit dia, boleh melepaskan kesusahan dia. Sangkaan saja. Tu kata waham dan khayal. Hakikatnya semua daripada Allah. Minta dengan Tuhan. Berdoa banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Berubat tu berubatlah. Tak apa. Kan? Tapi akhirnya semuanya daripada Allah. Sembuh ke? Sihat ke? Kalau sakit tak mau sembuh pun tak ada arah. Dan Allah tak berkehendak. Kan? Allah Ta'ala tak mengkehendaki kita sembuh. Tak sembuh. Biar pergi makan ubat banyak mana pun. Tak lega situ penyakit kita nya. Biar lihat lagu tu. Biar pandang macam tu hati kita ni. Tu fana. Cuma fana ni dia adalah beberapa tingkatan pula. Adalah pula beberapa tahap. Kan? Tapi asasnya itulah dia makna fana. Kan? Bukan makna fana tu hilang ingatan, gila terus. Tidak maksudnya lagu tu. Baik. Jadi apabila kita ni dah tak melihat, mata hati kita lah yang tak melihatnya. Tak nampak dah kewujudan akan makhluk yang selain daripada Allah ni. Kan? Kita hanya melihat Allah Ta'ala sahajalah yang wujud. Inilah yang orang panggil orang yang telah mengesahkan Allah, nama dia. Nescaya nyatalah dengan pengetahuan yang bangsa ketuhanan itu nyata apa? Oleh tauhid engkau barulah timbul tauhid. Nak ada tauhid, jangan melihat adanya makhluk. Kalau masih melihat, kita masih lagi melihat, dok berasa
makhluk ni wujud, makhluk ni boleh bagi manfaat, makhluk ni boleh menyebabkan jadi mudarat, makhluk ni boleh kan, lah buatlah macam-macam lah kan. Selagi itu kita tak ada tauhid kepada Allah. Tu ya kata al-musannifnya. Nescaya nyatalah, nyatalah tu dengan pengetahuan yang bangsa ketuhanan. Apa maksudnya dengan pengetahuan yang dibangsakan kepada ketuhanan? Yakni dengan ilmu pengetahuan, kurniaan daripada Allah. Ni kita panggil ilmu rasa. Mulalah terbit, mulalah timbul satu rasa, satu perasaan. Perasaan ni ialah kurniaan daripada Allah. Perasaan ni ilmu, ilmu ilahi, ilmu yang dibangsakan kepada Tuhan. Maknanya ilmu ni tidak ada siapa pun selain daripada Allah yang boleh beri dekat kita, kepada kita akan ilmu ini. Ilmu ini hanya dikurniakan daripada Allah sahaja. Allah Ta'ala sahajalah yang beri ilmu ini kepada seorang hamba dia. Barulah nyata. Nyata tu timbul, orang panggil. Timbullah perasaan di dalam hati kita. Perasaan hak timbullah hati tu kurniaan daripada Allah. Satu ilmu. Ya Allah Ta'ala kurnia. Timbul apa? Timbul apa? Nyata apa? Ni fa'ilnya. Oleh tauhid engkau, barulah kamu dapat melihat, barulah kamu boleh mengesahkan Allah. Apabila kamu lupakan makhluk, bermaksud kamu telah ingat dalam hati kamu tu akan Allah. Apabila kamu dah tidak mengharap apa-apa pun daripada makhluk, kamu hanya mengharapkan daripada Allah. Apabila kamu dah nampak tidak ada suatu makhluk pun yang boleh memberi manfaat, faedah kepada kamu, kamu akan nampak dalam mata hati kamu Allah lah sahaja yang boleh memberi manfaat kepada kamu. Apabila dalam hati kita dah hilang, dah tak nampak dah makhluk tu, mana-mana makhluk yang boleh memudaratkan kita, kan? Marah makhluk ni boleh menyebabkan kita jadi mudarat ke? Dia benci dekat kita, dia marah dekat kita, dia sekat makan minum kita, kan? Kita berasa tak boleh makan minum sebab makhluk tu marah, kita tak mau turut kata dia, dia sekat makan minum kita, nak kena turut kata dia, nak ikut kehendak dia, barulah dia bagi kita makan, barulah kita tu boleh makan. Tak ada dah benda lah tu. Kita nampak lah hati kita. Baru nampak timbul yang sebenarnya yang boleh memudaratkan kita hanyalah Allah sahaja. Ini timbul, tu nyata. Tapi nak boleh timbul lagu ni, nak boleh terang jelas macam ni dalam diri kita, dalam diri kita tak nampak dah makhluk. Supaya yang kita sebut tadilah fana tadi, lenyapkan terus, hilangkan terus, kan? Jadi apabila kita cuma melihat Allah, ada lagi tak kita nak merayu-rayu kepada makhluk? Katalah kita tak ada makan minum, ada tak kita nak merayu-rayu makan minum kita kepada mana-mana makhluk? Tak ada, kan? Lebih-lebih lagi makhluk tu pula dia ugut kita, tak mau dengar kata dia, kan? Akan potong gaji lah, kan? Di blacklistkan nama lah kalau pergi sembahyang Jumaat, kan? Blacklist lah, kan? Kenaikan pangkat tak ada,
gaji pun tak naik begitu gini, silat-silat kena buang kerja. Takut tak boleh makan, takut kena buang kerja, kan? Tak apalah, tinggal bayang Jumaat pun tak apa. Tinggal bayang Jumaat pun tak apalah, turut je lah. Jadi inilah yang masalah dia. Awak yang kita tak percaya sangat ke makhluk, awak takut sangat kita ke makhluk, awak yang kita tak berasa makhluk tu yang bagi kita makan. Awak tak ada jalan lain lah kah untuk kita usaha untuk cari makan, kan? Duk nampak dia je kah bagi kita makan? Kerana takut ke makhluk, sanggup, kan? Turut, dilarang mayang Jumaat, kalau kerja tak boleh pergi mayang Jumaat, kan? Begitu begini, macam-macam, banyaklah kekurangannya, kan? Jadilah dosa, jadilah buat maksiat, macam-macam kita ni. Ni contoh, ana bagi contoh-contoh yang ringkas-ringkas je, kan, yang mudah-mudah faham orang panggil. Nak bagi nampak dia kata atau apa dia ni, suruh fana ni. Kalau kita fanakan makhluk, kita hanya melihat Allah, kita hanya akan taat Allah saja. Tu ya jadi kita nanti, kita akan jadi lagu tu nanti. Kita hanya akan patuh turut perintah Allah sahaja. Apa perkara yang membawakan kepada maksiat Allah, Allah menyebabkan jadi maksiat lah kalau kita taat kepada makhluk. Dengan kerana kita taat kepada makhluk, kita jadi buat maksiat kepada Allah, dak dari awal lagi. Patutnya lagu itulah kita ni, kan? Tapi masalahnya tak ramai yang seperti itu, kan? Sanggup derhaka kepada Allah kerana nak taat patuh dengan makhluk. Takutnya tak boleh makan, takutnya miskin, takutnya dengan susah, takutnya itu ini, macam-macam. Dengan Tuhan sikit pun tak takut. Baik, habis tang tu. Lepas tu, inilah nyata timbul tahap keyakinan kita dengan Allah, kan? Ni nak cerita tajuk yakin kita dengan Tuhan. Yakin tak dengan Tuhan? Aduk mengaji sifat wujud kidam baqab selerak kitab, habis kitab dah mengaji. Tapi mai tajuk keyakinan duk lemah situ. Mai tajuk tentang ketaatan, tak boleh juga nak taat kepada Allah. Duk ingkar juga kepada Allah. Duk turut juga kemahuan-kemahuan makhluk ni. Baik. Lepas tu, baca lagi. Yang menghilangkan bagi sekutu dengan dua bagai sekutu. Sekutu tu syirik yang kita sebut tadi. Ada berapakah bahagian sekutu? Tadilah dua bagai. Yang pertamanya syirik jali, yang keduanya syirik khafi. Itulah dua bagai. Apabila ada tauhid kepada Allah, betul ke sungguh ada tauhid kita ni? Kalau betul, alhamdulillah, kan? Yakin kita dengan Allah, kan? Pasal akhirnya kita akan mati juga. Hang taat ke, hang tak taat ke, hang boleh makan ke, hang tak boleh makan ke, hang sihat ke, hang sakit ke, akhirnya semua akan mati. Semua akan berjumpa dengan Allah Ta'ala balik, kan? Asitulah, kan? Kalau kita percaya dengan Allah, kan, selamatlah kita di akhirat esok, kan? Kalau tak percaya dengan Tuhan, ini yang masalah ni, kan? Ada nak selamat kita lepas kita mati esok tu. Yang menghilangkanlah yakni oleh tauhid tadi, bagi yakni akan sekutu dengan dua bagainya. Apabila dah ada tauhid dalam diri kita, maka tak ada dalam diri orang tersebut syirik jali, tak ada. Syirik khafi pun tak ada. Orang ini telah mengesakan Allah. Tauhid telah mengesakan akan zat Allah, telah mengesakan akan sifat Allah, telah mengesakan akan af'al Allah. Artinya hatinya tidak melihat ke diri dia ataupun ke diri orang lain. Hati dia tidak memandang kepada sifat dia,
ataupun sifat yang ada pada orang lain, ataupun af'al diri dia atau af'al orang lain. Dia tak pandang, dia hanya memandang Allah saja. Inilah tauhid yang kita duk belajar ni. Dan yang kita duk sebut hari tu ni nama dia apa? Tauhid khas nama dia. Baik, habis tang situ, mudah je. Yang melazimi bagi ketiadaan waham dan juga perangsan tadi. Sifat kepada tauhid tadi. Setelah ada tauhid dalam diri seorang hamba Allah, berlakunya tadi apabila dia telah menfanakan diri dia, menfanakan adanya diri dia, dan memfanakan daripada adanya suatu yang selain daripada Allah, makhluk ni. Ingatlah maksud fana kita dah abang tadi tu. Yang apabila telah timbul nyatalah tauhid, yang melazimi, yakni oleh tauhid tadilah. Melazimi apa pula? Sekiranya seorang kita ni ada tauhid dalam diri kita, yang melazimi akan bagi itu akan ketiadaan waham dan perangsan khayal tadi. Maka dalam diri orang yang ada tauhid ini tak ada dah waham, tak ada lah apa-apa waham sangkaan tadi. Duk sangka lagu tu, duk sangka orang ni, duk sangka makhluk tu, duk sangka selama ni kalau nak makan, kalau nak hidup senang, kena ada kepandaian, hang kena mengaji tinggi-tinggi bagi ada ilmu. Kan, sekolah bagi banyak-banyak, tinggi-tinggi mana orang tak tahu sekolah tu. Kan, dah pandai esok hang boleh kerja. Kan, kerja pula kan sesuai dengan gaji hang lah, dengan kepandaian hang tadi tu, dapatlah gaji yang tinggi-tinggi, mahal-mahal, hidup hang senang, hidup hang kaya raya, tak menyusah orang lah, apalah begitulah, macam-macam lah kan. Jadi dia tilik hidup senang ialah daripada kepandaian, puncanya daripada kepandaian. Jawabnya salah, tak betul. Nak mengaji pandai-pandai silakan, nak bekerja silakan, tapi dalam hati i'tiqad kita cuma hanya Allah, kepada Allah sahaja. Yang ni lah yang salah. Kita berusaha, kita bekerja, itu ini kita buat, tapi kita tak nampak Allah yang izinkan kita boleh kerja, boleh buat boleh buat kerja itu ini. Allah yang bagi kita ilmu, Allah yang kurniakan kepandaian kepada kita tadi, tak nampak yang tu kan. Maka kita nampak kita lah, kita dok rasa kita ni ada kekuatan akal fikiran, kita ni seorang yang bijak, orang yang ada kebolehan kalau belajar ilmu boleh dapat ilmu, lalu kita pun belajarlah ilmu yang tinggi-tinggi, yang payah-payah, lalu akhirnya kita dapat ilmu. Dok nampak diri kita, sebab aku pandai, kalau otak bodoh mengaji tinggi mana pun dia tak pandai. Kan, dok nampak diri lah tu orang panggil tak nampak Tuhan ni. Jadi itulah waham, itulah perasaan, ataupun kita panggil tadi khayalan. Orang yang ada tauhid kepada Allah, dia tak ada benda tu, dia tak nampak wujudnya makhluk, senang abang. Dan dia hanya cuma mengesahkan Allah, yang wujud hanya Allah. Dia tidak wujud, mana tidak, dia bukan dialah yang menjadikan, bukan kita lah yang mengadakan, bukan kita lah itu ini apa yang kita sangkakan tadi, yang kita nak khayalkan tadi, tak berlaku. Ini akan berlaku apabila ada tauhid dalam diri kita. Nak berlaku tauhid dalam diri kita ini, syaratnya kita kena fana dulu. Kita mesti telah menfanakan diri, menfanakan akan aghyar, akan perkara yang selain daripada Allah. Kan, kalau tidak boleh sembang kosong saja, mohong boleh, berlakon boleh, tapi dalaman kita kosong sekosong-kosongnya. Berdoa dengan Allah pun tak mau, bermunajat kepada Allah pun tidak,
beribadat pun tak ada, kan, berdoa minta kepada Allah pun tidak, harapkan kepada Allah tak ada, duk harap ke makhluk, duk minta ke makhluk je kita ni. Tu jadi kita sehari-hari hidup kita macam tu. Baik, habis tang situ, kita berhenti setakat tu dulu. Jadi katanya al-musannif, wa ma yabinu ay yazharu laka tauhiduka ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wallahu a'lam.